Assalamualaikum semua, saya Dr. Ana Najwa, Yoga PP untuk EH220. Okey, ini gambar saya. Okey, sekarang kita terpaksa berkomunikasi secara online lah. Memandangkan saya tak dapat, bukan kita tak dapat face to face. So, I think this is one of the medium lah untuk kita komunikasi. Yang mana untuk perkara ini saya akan memberi sedikit taklimat secara virtual akan atau berkenaan pelan pengajian awak semua, pelan pengajian untuk pelajar penerapan, pelajar daripada kemasukan matrikulasi asasi. Okey. Okey, nama saya Dr. Ana Najwa Mustafa. Jadi this is my number. Mungkin ada yang dah dapat nombor saya, ada juga yang boleh dapat. Okey, awak boleh simpan nombor saya jika awak ada apa-apa masalah berkaitan dengan pendaftaran, berkaitan dengan kewangan peribadi yang mengganggu pengajian awak, awak boleh berhubung dengan penasihat akademik ataupun berhubung dengan saya. Okey, bagi pepelajar yang daripada diploma UiTM ataupun diploma kejuruteraan khidmat, saya rasa pelajar-pelajar ini dah biasa ataupun dah tahu sistem UiTM, which is kita ada penasihat akademik dan juga beberapa pelan pengajian kita yang daripada diploma mungkin dah tidak jauh beza daripada tahun semester ke semester. Okey. Alright, saya di sini saya akan start sedikit dengan kalender akademik untuk semester ini. Okey, untuk pelajar-pelajar, saya sangat harapkan semua pelajar tahu dan alert ataupun aware dengan kalender akademik bagi setiap semester. Okey, ini adalah address email website address yang mana pelajar boleh dapatkan kalender akademik bagi setiap semester baru bila dibuka. Okey, pelajar harus dan wajib, saya nak wajibkan kepada pelajar ini untuk faham dan hadam dengan tarikh-tarikh yang sangat penting ini, terutama tarikh pendaftaran, tarikh add and drop, tambah gugur taraf ni, tambah add and drop pendaftaran. Okay. Tarikh-tarikh ni sangat penting. Pelajar-pelajar yang baru masuk tapi daripada diploma UiTM ataupun diploma kejuruteraan khidmat, saya percaya pelajar-pelajar dah mahir ataupun dah faham sistem yang mana kita perlu add and drop pada tarikh-tarikh awal semester. Okay. Ini contohnya add and drop bermula pada 30 September hingga 25 Oktober. Saya rasa dalam tempoh-tempoh ini pun saya dah banyak dapat mesej daripada pelajar-pelajar baru ataupun pelajar-pelajar yang senior yang dah masuk, diorang kontak untuk bertanyakan pendaftaran khusus. This is the tempoh lah yang semua pelajar kena alert. Alright, and then pada ini untuk diploma dan juga untuk master. Ini adalah fokus kepada kita lah, pelajar degree. Okey, EET pula adalah biasa kalau pelajar-pelajar yang awal-awal ni pada semester 1 ataupun 3 tak nampak lagi EET tu. Nanti bila di semester keempat awak akan nampak EET. Cuma EET ni awak tak payah register. EET diregisterkan ataupun didaftarkan oleh pihak HCA. Nanti awak akan nampak EET ni terus ada dalam sistem awak punya pendaftaran. Awak just proceed je, biarkan saja. Nanti bagaimana untuk ambil EET ni akan dimaklumkan oleh pihak HCA ataupun saya sendiri akan maklumkan kepada kelas rep dan kelas rep akan salurkan maklumat itu kepada awak semualah, classmate masing-masing. Okey. Okey, sekarang ni pada permulaan sekarang saya nak awak fokus dulu pada tarikh untuk add and drop. Pada tarikh inilah. Yang ini. Tarikh add and drop ni. Okey, ini sangat penting. Okey, berkenaan dengan pendaftaran, saya dapat maklum juga yang awak semua tak boleh nak daftar lagi. Okey, kerana PHA sedang membahagi-bahagikan awak semua ni, ada dalam 200 lebih ni, membagikan kepada beberapa kumpulan. Nanti pada satu tempoh, pada satu hari nanti, saya akan maklumkan tarikhnya bila awak semua dah boleh nampak awak punya grup masing-masing dan awak kena register. Sekarang mungkin ada yang dah nampak, ada pun tidak. By the time awak dapat video ni, mungkin awak dah nampak, ada awak boleh start daftar. Kalau masih tak nampak, tolong maklumkan kepada saya. Saya akan rujuk dengan pihak HCA. Okey. Okey, ini adalah tarikh kuliah kita bermula pada 12 Oktober, which is Isnin
hari ini, hari Isnin, minggu ini. Alright, this is our first date lah untuk awak start dengan kuliah, tarikh kuliah bermula. Kemudiannya, tarikh yang perlu pelajar alert adalah tarikh akhir pembayaran yuran. Awak jangan terlepas daripada tarikh ini. Kena ingat tarikh ini sebab, katakanlah awak dah register kumpulan grup khusus tapi masih tidak bayar yuran dan melepasi tarikh ini, awak akan mendapat status gugur taraf ni. Gugur taraf. Okey. Gugur taraf ni dia ibaratnya awak bukan student UiTM. Okey. So, dua perkara penting untuk mengelakkan awak dari mendapat gugur taraf adalah pertama, awak kena register sekurang-kurangnya satu kursus untuk mengelakkan mendapat gugur taraf dan kena bayar yuran. Kena bayar yuran. Jika awak tidak dapat bayar yuran pada tarikh ini, sebelum tarikh 13 lagi awak dah kena alert, awak boleh memohon permohonan untuk penangguhan pembayaran yuran iaitu pada 6 November 2020. Okey. Tarikh akhir lepas tu keputusan akan dimaklumkan pada 9 November. So sebelum ini lagi awak dah boleh buat permohonan. Tanya pada penasihat akademik macam mana saya nak buat penangguhan pembayaran yuran. Kalau tak dapat kontak penasihat akademik, boleh kontak dengan saya. Tapi first kena kontak dengan penasihat akademik. Siapa penasihat akademik awak, saya akan maklumkan nanti di pertengahan saya punya presentation ni. Kejap lagi Okey, so lepas dah daftar, awak perlu membuat validasi kursus. Ini sangat penting, kerana untuk awak semak semula betul tak kursus yang awak dah daftar tu berada dalam sistem awak punya pendaftaran. Kerana ada banyak sangat kes pelajar dia sangka dia dah daftar. Tapi dia ignore, dia tak membuat validasi. Bila tak buat validasi, kesannya mungkin akan berlaku kesilapan kumpulan yang awak sepatutnya register tapi tak appear. Ataupun kursus tu awak tak ambil tapi sebenarnya kursus tu awak tak ambil tapi awak ignore je. Awak assume saya tak masuk kursus ni, nanti tak kisahlah, bukannya ada grade pun. Tidak. Kalau awak register, kalau awak tak buat validasi tapi awak assume benda tu akan hilang sendiri sebab awak tak masuk, at the end the code tu akan still carry sampai hujung semester. Tapi awak rasa tak perlu pun ambil SM tu sebab awak tak register, tapi dia still akan membawa sampai ke hujung semester. Dan kalau awak tak ambil pun, tak drop kursus tu, dia akan memberi status fail kepada awak nanti. That's why validasi sangat penting. Tolong alert kepada tarikh-tarikh ni lah. Tolong kalau boleh tampal lah kertas ni, print nanti tampal dekat almari ke, kat rumah ke, depan meja study awak tu, tampal dan highlight tarikh-tarikh yang penting seperti ni. Cubalah kita elakkan pelajar-pelajar terlepas pandang daripada gugur taraf, daripada validasi, pembayaran yuran. In case kalau awak dah terlupa jugalah, dan bila dah lepas tarikh ni, awak akan mendapat GT. So macam mana nak cancelkan awak punya GT tu? Awak kena buat permohonan RPGT, which is permohonan tu bermula pada 21 hari bulan. Awak kena hantar RPGT ni, hantar ke mana? Secara online di sistem student portal. Kemudiannya pihak fakulti akan bermesyuarat lah untuk melihat permohonan awak ni sama ada diluluskan ke tidak. Keputusan akan dikeluarkan pada 25 hari bulan. Pihak HE akan maklumkan. Satu lagi, sebelum awak mendapat GT ni, sekiranya awak lupa sekalipun, kalau tak salah saya, setiap pelajar sekiranya mereka tak membuat validasi pembayaran, mereka akan mendapat SMS sebanyak 3 kali. Jadi, tolong jangan ignore apa-apa berkaitan dengan pendaftaran dan kursus pembelajaran awak punya study ni. Dapat je message, terus alert. Sebab bila biasanya yang mendapat GT sebab dia ignore all the messages. Rasa macam tak ambil berat lah. Kita tak nak student yang macam itulah. Kalau boleh semua orang alert dengan apa yang awak belajar, apa yang awak handle di universiti ni lah. Sebab ini tanggungjawab sendiri. Memang awak ada PA, awak ada KPP, tapi PA dengan KPP pun ada tanggungjawab lain. Tapi ini awak punya study, so awak kena bertanggungjawab dengan diri awak sendiri, awak punya pengajian. Alright.
Okey, kemudiannya Google Tara bagi pelajar yang masih okey. Sekarang awak dapat dah dapat keputusan RPGT. Okey. Dan daripada sini awak boleh mohon tarikh akhir pembayaran yuran bagi pelajar yang diuruskan. Okey, awak dah mohon RPGT. Okey, lepas tu awak kena ada tarikh akhir lah. So ada berapa tempoh ni diberi tarikh untuk awak bayar yuran. This is the last date lah untuk awak bayar yuran. Tapi kalau awak masih lagi tak bayar, so awak akan dapat lagi GT. Okey, lepas tu dia bagi tempoh lagi pada sampai 21 hari bulan. Lepas tu ini dah tamat lah. Kalau masih lagi ignore tak bayar ataupun tak buat penangguhan, so awak akan dapat terus GT. Dan lepas ni susahlah awak dah tak boleh nak ambil exam. So ingat tarikh ni sangat penting. Okey, so kali ni pelajar-pelajar baru kita akan memulai kuliah 12 Oktober sehingga 29 November selama 7 minggu. Okey, kuliah kita akan berlangsung secara ODL setakat ni. Okey. Sehinggalah kita dapat apa pengumuman atau akan perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran. So, dalam tempoh kuliah selama 7 minggu awak akan adalah kuliah secara kita menggunakan platform. Saya rasa mungkin Timbalan Dekat Akademik dah memberi penerangan berkenaan dengan kaedah-kaedah pembelajaran inilah, which is Open Distance Learning, ODL. Di mana pensyarah akan menggunakan beberapa platform seperti Google Classroom, Moodle, Future. Future ni under UiTM untuk kita berkomunikasi dan delivery teaching. Okay. And then proses entrance survey selama 2 minggu. Itu kita ada cuti semester, pertengahan semester selama seminggu tarikh ni. Dan sambung balik kuliah selama 7 minggu. Okay, in between here, sebelum you punya cuti semester ataupun selepas sikit ini akan dimaklumkan kemudian, kita akan ada midterm assessment. Yang sebelum ni, kalau bukan semester ODL, kita ada test 1, test 2. Tapi kali ni kita tak ada test 2. Kita ada ataupun test 1 kita panggil midterm assessment. Okay? Alright, midterm assessment. Dan pelajar jangan lupa untuk isi SUFO, which is feedback kepada pensyarah-pensyarah yang mengajar awak lah. Dan ada proses exit survey, ET speaking. Ini pun akan dimaklumkan oleh pihak SYI, awak jangan risau. Cumanya jangan drop je ET tu daripada sistem awak nantilah. Tapi pelajar Part 1 belum ambil lagi lah EET. Okey, cuti ulang kaji sebelum kita punya final adalah selama seminggu. Dan kita ada final assessment, bukan final exam bukan peperiksaan final assessment. Okey, lepas tu selama 3 minggu ni kita panggil sub paper lah, peperiksaan khas. Okey, and then cuti semester selama 5 minggu. Okey, now untuk awak punya pelan pengajian, awak punya package adalah 7241. Okay, this is the latest punya pelan pengajian kita dah semak pada tahun 2019. Okay. Okay, saya akan go through dulu untuk pelajar yang kemasukan pada matriks asasi. Okay, ini saya tunjukkan pada semester pertama hingga semester ketiga. Ini kursus-kursus yang awak akan ambil lah. Sepatutnya awak dah register kursus-kursus tersebut. Okay, di curriculum, ini servicing. Ini subjek fakulti lah, fakulti kejuruteraan kimia. Proses chemistry, fluid mechanism for chemical engineers, engineering drawing, introduction to chemical engineering. Okay. Alright, semester kedua, okay, semester pertama awak akan ambil MAT 435 dan awak perlu lulus kursus ini sebelum awak dibenarkan untuk ambil MAT 455. Okay, kalau awak tak lulus kursus ni, awak tak boleh ambil lagi MAT 455. This is prerequisite yang awak kena ambil lah. Kena lepas sebelum awak proceed kepada next punya kursus. Okay, prasyaratnya. Semester ketiga, awak ada satu lagi prasyarat. Okay, untuk ambil CPP2, awak kena lulus CHE 471. CHE 471. Okay, baru awak boleh ambil kursus ni. Alright. Dan yang istimewanya pada semester ketiga, awak kena ambil satu multidisciplinary course. Ini kursus ini bukan daripada chemical engineering. Ini adalah kursus yang selain daripada engineering. Contohnya music. Okey, nanti saya akan tunjukkan list lah kursus-kursus yang multidisciplinary. Seperti music, architecture, akan ada astronomi, ada landscape, okey, yang awak boleh pilih dan kita akan buka lah
Tapi kuotanya dia tak adalah macam awak nak ni semua boleh dapat lah. Dia bergantung kepada kuota juga. Okay, alright. Ini awak akan ambil pada semester ketiga. Jangan lupa ya. Okay, ini kena ambil sebelum awak grad. Tak grad awak nanti kalau tak ambil. Okay, and then pada semester keempat juga ada CC 433 yang mana awak kena luluskan syarat ni dulu, prasyarat sebelum ambil Chemical Engineering Temu. Yang ini Okay, kena luluskan CC 433 mana semester ni, semester 2, baru awak boleh ambil Chem Temu di semester keempat. So, awak kena pastikan prasyarat ni awak lepas dulu sebelum ambil yang next punya kursus lah. Okay, semester keempat, semester kelima pun ada prasyarat untuk daripada semester keempat. Semester kelima ada prasyaratnya. Okay, ni pun semester keenam prasyaratnya CPE 501. Yang ini Chemical Process Control. Okay, alright. Saya lupa nak bagi tahu pada semester awal ni, semester pertama ini more on chemistry. Semester pertama chemistry. Semester kedua ada sikit chemistry dan kita dah start intro kan dengan core part in chemical engineering. Okay, which is core part. Core course adalah thermodynamics dan chemical process principle 1. This is mass balance lah. Dan core part lah. Ni core part, ni core khusus untuk chemistry. So first semester ni hopefully awak tolong score lah. Kalau boleh kita nak dean list kan. Pada semester pertama ni lah awak sepatutnya dah score punya CGPA ataupun GPA. Alright. Okay, ini semester kelima, 4, 5 dan 6 saya dah perlu lulus kursus ini. Semester ketujuh awak kena ambil, okay, bila masuk semester ketujuh which is your final year, awak ada projek research project 1, design project 1. Okay, this is the final project yang kena ambil, pelajar-pelajar kena ambil. This is syarat juga pada akreditasi engineering Malaysia yang awak kena ambil. Dan dia ada sambungan dia which is semester ke-8, your final semester research project 2 dan juga design project 2. Saya rasa diploma, pelajar diploma yang daripada EH110 dah familiar lah yang you akan ambil research project 1 dan research project 2. Okey, dan pada semester ke-7 dan ke-8 awak ada elektif yang perlu ambil. Elektif ni maksudnya kursus yang dia adalah more on application ataupun lebih kepada specification and specialization. Contohnya kita ada wastewater, kita ada more on environmental engineering, on bio, food, yang awak ada pilihan. Nanti saya akan senaraikan lah, saya akan tunjuk dalam ni pun saya ada. Saya rasa awak dah nampak juga dalam pengajian ni. So ini pun saja yang penting awak lulus sebelum tamat pengajian. Total jam kredit yang kena ambil daripada tahun 1 sampai awak punya tahun akhir ni sebanyak 135. This is badan akreditasi dah tetapkan lah. So kita comply dengan jumlah jam kredit ini. Alright. Itu yang tadi tu adalah bagi kemasukan matriks dan asasi. Sekarang ni saya nak present adalah pengajian bagi pelajar kemasukan dari diploma kejuruteraan kimia. Alright. Dari kejuruteraan kimia awak mendapat pengecualian kredit bagi kursus-kursus ini. Dan mana kita tengok setara. Tak perlu ambil lagi dah kurikulum 1, 2, 3, MAT 435 tak perlu ambil, tapi MAT 455 awak kena ambil lah. Ini kursus-kursus semester 1 dan semester kedua. Tak perlu ambil. Which is awak dapat punca kredit. Tak perlu buat apa-apa, awak just terus register kepada kursus semester 3. Semester 3 awak kena ambil bahasa, English, Chemistry Lab, Mass Transfer, MAT 455. Kalau pelajar-pelajar pada Part 1 tadi kena ambil lah daripada 435, awak dah dapat pengujian kredit yang 435. Terus ambil 455. Ambil numerical 531 CTU. Ini ikut servicing lah. Ini pun kena lulus sebelum awak proceed kepada Chemical Engineering Temu. Sebentar tadi yang saya tunjukkan tadi, matrik asasi, dia ambil multidisciplinary courses ni pada semester ketiga kan. Tapi awak yang intake daripada EH110 awak akan terus ambil, awak akan ambil di semester keempat. Kita tak nak ada berlaku pertemuan sebab terlalu ramai nanti akan ambil mastery course ni. So yang daripada EH110 akan ambil pada semester keempat, yang pada part 1 akan ambil pada semester ketiga. Yang lain semua sama.
Itu je beza dia. Bezanya pengajuan kredit awak ni, okay, dan juga awak punya multidisciplinary course pada semester keempat. Okay, dan juga awak kena ambil chemistry lab ni di semester ketiga lah. Kalau yang tadi diambil di semester kedua. Okay. Alright, yang lain semua sama Ini pun elektif daripada semester keempat ni, awak semua sama. Okay, sama dah. Kecuali ni lah masih multidisciplinary courses ni. Okay, dan jumlah jam kredit juga pun sama, 135 dengan mengambil kira pengecualian kredit courses tadi. Okay, ini bersama elektif 1, 2, 3 pun sama. Okay, alright, ini adalah kursus-kursus multidisciplinary daripada pelbagai fakulti lain lah yang kita ada. Faculty of Health Sciences, UHS, Environmental Health Outreach in Community. Kita ada daripada Pharmacy, kita ada Architecture, Film Music, Faculty of Communication and Media Studies. Okay, ini yang dia bergantung kepada fakulti mana yang di offer, tapi kita akan refer lah. Okay, tanggungjawab pelajar. Okay, yang pertamanya pelajar harus peka dan aware pada pengajian masing-masing, seperti yang telah saya tunjukkan sebelum ini, which is you have to know pada semester 1 kursus apa yang kena ambil, semester kedua dan semester 1 tu ada kursus daripada servicing, which is bukan daripada fakulti kita. Contohnya bahasa, kurikulum, CTU, yang mana you pula ambil dan lengkapkan pada semester tersebut. Okay, dan kena tahu juga, macam saya cakap tadi, peka dan tahu kursus apa yang you kena sebagai prerequisite. Telah saya terangkan juga sebentar tadi lah. Okay, kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan pelan pengajian, tak tahu mana satu nak kena ambil, katakanlah macam dalam elektif kan, ada beberapa bahasa nak kena ambil, tanya kepada pensyarah which is penasihat akademik, ataupun kalau tak dapat juga kepastian, boleh rujuk kepada saya KPP lah. Okey, keduanya perlu daftar kursus mengikut pelan pengajian. Okey, which is pelajar tidak dibenarkan untuk ambil kursus di semester hadapan bawa ke semester sekarang tanpa sebarang alasan. Okey. Contohnya katakanlah semester awak berada di semester ketiga sekarang ni. Okey. Awak nak cepat habis ni, contohnya nak cepat siap lah, nak habis awal ke awak punya degree ni, dengan hasratnya awak nak tarik beberapa kursus yang ada dekat dalam pengajian tu, awak nak cukupkan. Okey, awak nak cukupkan maksimum, katakanlah dalam pelan pengajian kita untuk chemical engineering, kita maksimum kita letak 20. Awak nak letakkan 20, which is tak boleh begitu. Okey, melainkan ada sebab-sebab tertentu. Contohnya ada masalah kesihatan, awak kena ambil cuti khas. Awak kena ambil cuti khas, so dia dah ganggu dah awak punya pelan pengajian, so awak terpaksa tarik. Itu pun atas nasihat KPP. Ataupun awak mengikuti program mobility, yang mana ada beberapa kursus yang tak available di sana dan kita perlu ambil mappingkan, setarakan dengan beberapa kursus di semester lain. Itu boleh. Tetapi pun bukan awak yang buat tu, bukan pelajar yang buat. Itu adalah KPP yang akan uruskan. Okey. So maksudnya memang tak boleh, katakanlah awak follow je the flow, follow je pelan pengajian tu. Jika awak tiada apa-apa sebarang masalah ataupun masalah kesihatan ke, cuti khas ke apa ke, dan tidak mengganggu pelan pengajian awak tu, jangan ganggulah. Follow saja apa yang ditetapkan. Okey. Dan pelajar perlu rujuk lesson plan yang telah diberikan oleh pensyarah pada minggu pertama kuliah. Okey. Dan tempoh minggu pertama kedua ini pensyarah akan berikan awak lesson plan, which is awak kena lihat khusus apa chapter-chapter yang di cover, bila akan adanya mid-term assessment, okay, untuk semester ODM ni, ataupun test 1, test 2 untuk semester biasa kalau kita face to face. Itu kena ambil tahulah berapa persen course assessment, content assessment, final assessment, final exam. Okay, familiarize with the content. Okay, kalau tak faham apa yang awak kena buat, tanya kepada pensyarah tersebut lah. Yang jelas, supaya jelas apa yang awak dalam tempoh 14 minggu ni, apa yang awak akan buat untuk kursus ni untuk lulus.
Okay, ataupun mendapat grade A. Okey, dapatkan nasihat daripada pensyarah, penasihat akademik ataupun KPP sekiranya menghadapi masalah berkaitan dengan akademik. Awak ada masalah akademik ataupun masalah yang mengganggu awak untuk belajar, ada masalah peribadi ke, kan, gangguan kewangan, jangan pendam, jangan solve sendiri. Bincang dengan penasihat akademik ataupun dengan KPP ataupun pensyarah yang awak percayalah. Okey, tapi KPP awak perlu rujuk untuk mendapatkan nasihat dari segi perancangan akademik awak nantilah. Alright, and then awak kena faham di fakulti kita ada kursus yang tiada final exam, which is yang ada continuous assessment saja. Ini pun awak boleh lihat dalam pelan pengajian dan ataupun awak boleh tanya kepada penasihat akademik lah. Yang tiada final exam ataupun final assessment biasanya adalah melibatkan kursus makmal ataupun kursus-kursus seperti project management, di semester keempat, ethics di semester ke-6, itu pun tiada final exam. Okay? Tapi dia ada projek lah, assignment yang kena buat. Bagi yang tak ada final exam, contohnya kursus makmal seperti chemistry laboratory, fluid and thermodynamics laboratory, heat and mass transfer laboratory, reaction engineering laboratory, ni awak kena ambil. This adalah kursus bersifat makmal. Okay? Mana ada you kena menghasilkan report. Okay, individual report, open-ended ataupun group, which is normal lab lah. Okay. And then ada rubric assessment, peer evaluation, which is peer evaluation, you have to evaluate your teammates. Macam mana dia punya cooperation, macam mana disiplin, okay, keterlibatan dalam discussion, semua itu dinilai. Okay. Jadinya tiadalah unsur, ini bagi mengelakkan mengelakkan pelajar tidak mengambil bahagian dalam perbincangan ataupun dalam kerja khusus yang diberilah. Dan ada juga last sekali test. Semua ni adalah 100%. Pecahan-pecahannya boleh rujuk pada kursus masing-masing. 100% yang memberi awak kelulusan 100% kelulusan peratus lulus ni lah. Okay, submission, peratus dulu masih 50%. Okay. Submission and then you have to submit mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Okay, ada kerja berkumpulan. Ini yang saya cakap tadi berterlibat dengan peer evaluation tu lah. Kerja kumpulan memerlukan kerjasama dari semua ahli diperlukan, memerlukan kerjasama dari semua ahli. Ketua berkuasa untuk memberi tugas dan memantau. Sebenarnya ada ahli yang tidak aktif. Okay. Laporkan kepada pensyarah yang mengajar. Kita tak nak ada yang membebankan pelajar yang lain. Okay. Tapi kalau ada masalah pun boleh berbincang dengan pensyarah. Okay, dan perhatian penting untuk kepada pelajar. Okay, ini penting untuk awak semua tahu. Yang mana jika ada kursus yang gagal, di semester 2 ke 3 ke sebelum semester 6, awak kena selesaikan kursus ini. Tak boleh ambil di semester 7 dan 8. Contohnya gagal thermodynamics ataupun chemical process principle 1 ataupun apa saja yang mana kursus ni berada di antara semester 1 dengan semester 6, awak kena selesaikan di semester 1 sampai 6. Tak boleh bawa ke semester 7 dan 8. Okey, kerana apa? Kursus-kursus di bawah semester 1 sampai 6 ni tiada lagi start paper untuk diambil. Melainkan kursus di semester 6 ni bolehlah awak repeat di semester 7 dan 8. Tapi semester kursus-kursus yang bawah ni, awal-awal daripada semester 1, contohnya awak fail MAT 435 daripada semester 1, awak simpan sampai ke semester 8. Semester 8 awak fail pula itu, awak berhasrat untuk ambil start paper. Tidak lagi dibenarkan untuk buat berdemikian. Yang mana awak perlu extend untuk repeat paper yang daripada semester 1 tu. Sudah tidak dibenarkan lagi. Okay. So, di sini maknanya awak kena selesaikan kursus-kursus di awal semester yang awak fail di awal semester tu, semester 1, 2, 3, 4, 5 tu, 6 tu, sertakan dalam tempoh berkenaan. Okay. Sebab tak ada dah start paper. Okay. Alright, pelajar perlu pastikan dia telah ambil EET 699 sebelum tamat. Okey, nanti mungkin bila awak di semester ketiga atau keempat, awak akan nampak, siapa yang registerkan awak EET ni? Sebenarnya dia auto masuk. Nanti mana awak kena ambil pada semester tersebut. Okey. Tak perlu drop kursus ni, awak just ambil sahaja
nanti bila dia akan dimaklumkan oleh Puan Aisyah bahagian HA lah. Okey, tapi dengan syarat awak kena ambil kursus ni sebelum awak graduate. Jangan sampai dah part 8 awak dah rasa okey. Tak apa kot, tak ambil ET, dia tak mengganggu fungsi GPA ataupun GPA awak. Jangan fikir begitu sebab kalau awak tak ambil ET, awak tak boleh convo. Ada kes pelajar dia senyap je sampai habis, dia dapat 8 dah ada settle, dia ingat dia dah boleh graduate dan convo, tapi terpaksa extend satu semester sebab tak selesai EET. Jadi dalam tempoh awak part 1 sampai part 8 nanti, jika awak perasan awak tak ambil lagi ET, tolong maklumkan kepada KPP ataupun pihak HCA. Awak kena faham tu, kena ambil EET ni lah. Okey, and then pelajar tidak dibenarkan untuk mengambil latihan industri CPE 670 di semester yang terakhir. Pelajar perlu ambil dan kembali mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 1 semester. Macam ni, awak tak dibenarkan, sekarang ni awak daripada part 1 dan part 3, tak boleh awak simpan CPE 670 sampai part 8. Lepas habis part 8 tu awak nak, dah habis LI tu, awak terus habis graduate, tak boleh. Syarat Badan Akreditasi Engineering Malaysia menetapkan selepas awak dah ambil LI tu, awak perlu masuk balik ke kuliah sekurang-kurangnya 1 semester. Katakanlah awak ambil pada part 6, part 7 awak masuk, part 8 dah awak boleh grad. Okay, and then kursus gagal akan auto register dalam pendaftaran. Okey, jika awak tak nak ambil kursus pada semester tersebut, semester hadapan, katakanlah awak fail terma pada semester ini dan awak tak nak pun repeat semester depan, awak nak ambil semester satu lagi. Kalau awak tak nak ambil, sebab dia auto register masuk dalam punya sistem pendaftaran. Kalau awak tak nak ambil, awak kena isi borang drop. Add and drop tu hantar untuk Encik Azmi ataupun HA dropkan daripada awak punya tingkap awak, window awak nampak tu, supaya tak ada masuk dalam awak punya pendaftaran. Jika tidak, dia akan carry sampai ke hujung semester, dan ini kalau awak tak ada grade, awak dikira gagal. Okey, jadi jangan ignore benda ni sebab dia akan auto register. Ingat yang kalau dah fail semester ni tapi awak tak nak ambil semester depannya, awak kena drop sebab dia akan terus masuk sebagai awak kena ambil settlekan. Tapi kalau awak tak nak ambil semester tu, awak kena drop and then ambil semester hadapannya. Okey, faham Okey, seterusnya, jika pelajar gagal satu kursus sebanyak 3 kali, pelajar akan dismiss dari UiTM. Okay, which is status tu akan berubah kepada D4. Okay, D4 ni maksudnya dismiss. Sebab awak dah 3 kali gagal satu kursus tu. Kali kedua, kali pertama gagal okey lagi. Kali kedua okey lagi. Kali ketiga gagal terus dismiss daripada UiTM. Tapi awak boleh masuk semula dengan membuat rayuan meneruskan pengajian RMP. Ini awak buat biasanya selepas keputusan peperiksaan keluar pada semester tersebut. Ada tempoh dalam 2 minggu untuk awak mohon. RMP buat secara online di student portal. Kena buat bayaran tak salah saya 50. Okay, awak boleh rujuk juga buku panduan akademik untuk lebih terperinci lah. Cuma siapa yang nak saya maklumkan, bila awak dah gagal satu kursus 3 kali, awak akan dapat D4. Bila D4, awak nak masuk balik UiTM, awak kena buat RMP. Bayaran sebanyak RM50. Dan yang terakhirnya adalah penangguhan yuran boleh dibuat. Katakanlah ada tempoh tadi yang saya dah beritahu pada awal slide tadi, yang mana katakanlah awak tak dapat nak bayar dalam tempoh, awak boleh mohon penangguhan yuran. Okey, dia buat ikut ada perisi borang lah secara online. Dan di samping itu awak boleh juga mohon bantuan pihak zakat UiTM. Okey, maklumkan kepada PA ataupun KPP ataupun pihak HGP, fakulti, TDHGP untuk mempercepatkan proses kelulusan zakat tu. Untuk detail awak boleh berhubung dengan Dr. Fazlina TDHGP untuk dapatkan maklumat lah berkenaan bagaimana awak nak mohon zakat ni dan macam mana prosesnya. Jadinya ada jalan keluar lah. Katakanlah awak rasa macam tak mampu nak bayar, mungkin nak tambah sikit apa yang ada, awak boleh mohon daripada zakat UiTM. Tapi mungkin prosesnya kalau kita tak follow up mungkin agak lama. So minta bantuan daripada KPP, PA ataupun pihak HCP untuk mempercepatkan proses kelulusan tersebut lah. Okay. Dan saya nak maklumkan kepada awak semua akan telah di-assignkan pun dengan penasihat akademik PE, which is tanggungjawab awak sebagai
anak-anak PA kepada penasihat akademik ni, which is you kena selalulah berjumpa dan berkenalan dengan penasihat akademik, kenal beliau. Okey, ibaratnya mereka adalah pakcik-pakcik, pakcik-pakcik, bapak-bapak, abang-abang ataupun kakak-kakak, okey, mak-mak kepada awak semualah yang mengurus awak di UiTM ni. Berkenalan dengan PA. Okey, and then awak perlu berjumpa untuk mengetahui urusan pendaftaran khusus. Kadang-kadang ada yang kita tak pasti, kan? Ada yang pelajar tak pasti, tak tahu, tak clear. So, awak nak dapatkan pendapat daripada PA, itu adalah tugas PA. PA perlu memberikan maklum balas lah kepada pelajar. Okay, and then berurusan dengan berkaitan dengan hal-hal akademik awak nak tahu, kursus mana awak kena ambil dulu ni, kursus mana awak boleh drop dulu ni. Okay, boleh ke lebih jam kredit sebanyak ini. Okay, kalau terlebih saya nak kena buat apa, mungkin awak dah lupa kan dari awal-awal semester, mungkin saya dah beritahu, tapi awak nak ingat balik tu awak boleh jumpa dengan PA, okay, ataupun saya lah. Perjumpaan dengan kerap dengan PA adalah kena ada rekod pertemuan. PA akan beri awak satu borang untuk awak sign ada bukti pertemuan awak dengan PA. Okay, maklumkan kepada PA jika ada masalah kesihatan, kewangan dan lain-lain. Awak ada masalah kesihatan terpaksa operation ke, awak kemalangan ke, ada masalah kewangan ke, tak boleh nak settle yuran, tanya dengan PA. Ibarat PA itu adalah tempat rujukan awak lah berkaitan dengan akademik awak punya kehidupan di universiti ni. Mak ayah di rumah kan jauh, so PA itu peranan dia. So mesra-mesrakanlah dengan penasihat akademik. Mereka semua baik-baik lah. Okay, so PA penasihat akademik pada semester pertama adalah, pada grup 1A, Dr. Lim Limpe adalah awak punya penasihat akademik. Beliau sangat mesra, baik sangat. Okay, dan yang 1B, Dr. Atika Kadri, beliau adalah mantan timbalan dekan akademik. So, beliau sangat fasih dan faham dengan pendaftaran khusus kalau awak nak tanya. Okay, dengan perjalanan aman satu awak ambil. Okay, awak boleh tanya beliau lah. Okay, Dr. Nur Azrini untuk 1C, Puan Rafiqah 1D, okay, Puan Nur Syahidah 1E. Ini adalah untuk part 1 awak ingat balik Ni Dr. Lim. Saya rasa ada yang dah dapat maklumat detail PA masing-masing Saya just browse through untuk awak kenal rupa paras mereka lah, untuk kenal, nampak lah. Okay, sebab kita pun ODL kan secara WhatsApp dengan email je. So saya nak perkenalkan awak lah dengan mereka. Okay, ini adalah awak punya PA 1C, 1D dan 1E. Okey, bagi semester yang ketiga, semester ketiga, 3I adalah Cik Nur Siti Nur Azian. Okey, Dr. Harumi Veni daripada, untuk 3J. 3K untuk Puan Zalizawati. Okey, 3L adalah Puan Hasna Cik Razi. Okey, itu sahaja. So, saya rasa ada yang dah dapat kontak kan. Okey, boleh berbincang dengan mereka semualah ya. Alright. Okey, pesanan saya mengharapkanlah semua pelajar dapat grade on time. Ini adalah cita-cita semua orang rasanya kan, untuk bila kita dah masuk, kita nak cepat-cepat habis. Bukan cepat-cepat habis, so tarik semua kredit tu tak. Maksudnya cepat habis masa pada tempohnya. Kita tak nak extend. Tapi kita tak jangka apa yang akan berlaku pada masa depan. Kita berdoa je lah semua grade on time. Itu harapan kita semua. Dan memperoleh pekerjaan sebaik saja awak tamat belajar. Rezeki kita berdoa lah. Usaha rezeki berdoa. Okay. Dan kalau ada masalah berkaitan dengan akademik, rujuk penasihat akademik. Sekali lagi saya ulang, pentingnya penasihat akademik awak ni. Dan juga saya sebagai ketua pusat pengajian EH22. Dan saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua. Jika ada masalah, boleh berhubung dengan saya. Okay. Dan cuma ada makluman sedikit lah. Kalau awak berminat dengan program mobility, student exchange, kita ada, fakulti ada membuat beberapa program mobility dengan beberapa universiti. Untuk semester sekarang pun, semester Oktober ni ataupun semester lepas pun, kita ada membuat program mobility. Maksudnya kita invite pelajar daripada universiti tersebut datang ke sini untuk belajar bersama kita, dan pelajar kita pun ada yang pergi ke sana. Okay, cumanya di semester lah pandemik COVID sekarang, kita sangat terbatas lah untuk pergerakan kita mobility keluar. Apa yang kita buat secara online.
dengan Universiti Shah Kuala Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Semarang. Ada satu lagi saya tak masukkan di sini, daripada Indonesia juga. Dan dia biasanya kita akan offer kursus-kursus ini bagi pelajar di semester keempat. Maksudnya dia akan ambil di sana mobility ni adalah di semasa semester kelima sebelum semester keenam. Jadi offer ni biasa kita buka semasa pelajar di semester keempat. Okay. Jadinya pelajar-pelajar semester 3 sekarang jika berminat untuk ambil sertai program mobility ni di semester kelima nanti, semester keempat nanti awak dah kena take part lah, maksudnya dah take part dalam interview. Okey, kita ada interview, sesi interview, kita berkenalan, nak tahu dah kenapa awak berminat, itu sajalah. Tak ada apa-apa yang susah pun interviewnya kan. Okey, mobility ni biasanya mobility ni rasa TDHCP dan TDA ada beri maklum lah. Cuma saya cakap secara ringkas lah ya. Program mobility ni pelajar tidak perlu membayar yuran di sana, tetapi bayar yuran di UiTM. Okey, katakanlah kita dapat pelajar dapat pergi ke mobility ke Indonesia, apa yang ditanggung hanyalah accommodation, yuran di sana, free wave lah. Okey, free wave lah, maksudnya tak perlu bayar yuran di sana, bayar yuran di UiTM saja. Tempat tinggal disediakan, tapi tiket kapal terbang, pocket money sendiri. Itu sajalah, tapi saya rasa tak mahal lah kalau pelajar nak ke Indonesia kan. Itu sajalah. Begitu juga pelajar mereka ke sini, sama saja. Okey, itu saja daripada saya. Jikalau awak ada masalah dan pertanyaan, boleh berhubung saya di sini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua.